他说我去见Bante 比较好。Lebih baik ibu tersebut yang pergi mengunjungi Bante daripada Bante yang datang mengunjungi ibu tersebut. 所以他当天就来见师父，他的女儿载他来。Pada hari itu juga ibu tua itu meminta anak gadisnya untuk mengantar ke tempat Bante. 他的女儿载他来了之后呢，他一点伤心都没有啊！一个人呢，要面对这么严重的那个要面对这个手术很严重的手术啊，他一点也没有恐惧。Jadi ibu tua tersebut pada hari di mana dia mau melakukan operasi besar tidak kelihatan ada rasa takut ataupun ragu-ragu sedikit pun. 一般上我看到很多病人呢，当他要去动手术的时候，他会很恐惧来找师父，师父赶快帮我念经。 Kebanyakan dari kita kalau mau pergi melakukan operasi dengan penuh ketakutan datang menemui Bante untuk minta tolong dibacakan parita. 希望我的病呢赶快好。 Semoga penyakit kita dapat cepat sembuh. 但是这位老人家呢他却很镇定，他来找师父。 Tapi ibu tua ini dengan sangat tenang datang mengunjungi Bante. 我问他你到底发生什么事情？他跟我讲，师父，我患上了2种很严重的病，明天要去开刀了。 Bante bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Ibu tersebut menjawab bahwa dia menderita 2 jenis penyakit yang gawat dan hari ini juga akan pergi melakukan pembedahan. 他说医生跟他讲呢，手术要8个小时。 Jadi operasinya itu akan berlangsung selama 8 jam. 大家想想，8个小时的手术呢，是非常复杂的手术，而且呢，也是相当危险的一种手术。但是他一点恐惧都没有。 Jadi satu operasi yang bisa berlangsung 8 jam itu pasti adalah satu operasi yang sangat rumit dan sangat berbahaya. Tapi ibu tersebut sama sekali tidak ada rasa takut maupun bimbang. 他告诉师父说，告诉我说，师父，我今年呢已经70多，要80岁了，我已经够本了。 Jadi ibu tersebut berkata bahwa umurnya sudah menjelang 80 tahun, dia hidupnya sudah cukup modal ya, sudah balik modal. 他说，即使我明天去动手术会死的话呢，那也是很自然的。 Jika saya pergi operasi dan mati, itu juga adalah satu hal yang wajar. 反而他在身旁的子女呢很紧张，有些从英国回来，有些从澳洲回来，想要来守在他身边。 Justru keluarganya yang sangat-sangat tegang dan takut sehingga pulang dari berbagai tempat di penjuru dunia. 但是他很镇定地告诉他的子女说：“你们不用担心，妈妈会好，也是妈妈的业；妈妈不会好，也是妈妈的业。” Jadi si ibu tua ini berkata kepada anaknya, kalian jangan merasa takut ataupun tegang, ibu bisa sembuh itu adalah karma ibu, tidak bisa sembuh pun itu juga adalah karma dari ibu. 他没有要求师父帮他诵经他说师父不用诵经，那说我相信我的善法会保佑着我。 Jadi dia malah tidak ada minta dibacakan doa, dia yakin bahwa karmanya dapat melindunginya. 他最后一句话要离开的最后一句话跟师父讲：师父，假如我会死，你要帮我办后事啊。假如他会死，要叫我去帮忙他就是做他的后事。 Oh ya, jadi pesan terakhirnya kepada Bante adalah kalau dia meninggal, dia minta tolong kepada Bante untuk mengurusi prosesi kematiannya. 我跟他讲，没问题，你放心去吧。
Jadi Bante berkata, jangan khawatir, gampang, kalau begitu saja bisa, Anda pergilah dengan tenang. 所以呢，他就这样去动手术啊。手术呢，不只是8个小时啊，一共动了10个小时。当他推出来的时候，他的女儿孩子呢，他是在新加坡动手术啊，新加坡的手术啊，这个技术非常好，所以10个小时才推出来，但是昏迷不醒啊，在 ICU 里面呢住了整整1个礼拜。 Ternyata operasi itu berlangsung lebih dari 8 jam bahkan sampai 10 jam, dan setelah keluar dari operasi tersebut ibu itu tidak sadar dan harus tinggal di ruang ICU selama 1 minggu. 1个礼拜后呢，他才清醒过来，但是在清醒过来的1个礼拜之后呢，他就出院了。 Setelah 1 minggu ibu tersebut sadar, tapi 1 minggu setelah dia sadar dia sudah dapat keluar dari rumah sakit. 医生也很奇怪，为什么这么大的年纪啊？一般上，假如动了这么大的手术，1个礼拜不可能啊，这么快复原了。但是他1个礼拜，那医生跟他检查了之后就可以出院。 Dokter semuanya merasa heran karena dengan usia yang tua itu, dengan operasi yang sesulit itu, kemungkinan untuk bisa sembuh secepat itu adalah sangat-sangat tipis kemungkinannya. Tapi ibu tua itu dapat memang betul-betul keluar dari rumah sakit dan sembuh dengan cepat. 所以他出院后呢，师父知道他出院后，师父也要去看他。他说：“不要给师父来啊，让我好好的休息，叫师父不用担心。” Oke, jadi Bante setelah mengetahui bahwa ibu tua itu keluar dari rumah sakit, ingin pergi ke rumahnya, nenek tersebut berkata, tidak usah datang, biar saja saya beristirahat sebentar di rumah. 所以我尊重他的意见呢，所以我整整2个月没有去找他。 Jadi Bante menghormati keinginan ibu tersebut. Bante benar-benar selama 2 bulan sama sekali tidak mengunjungi ibu tua itu. 2个月后呢，他的女儿载他来见师父，他能够走了，他能够谈话了。那天我问他。 Jadi setelah 2 bulan kemudian putrinya sudah dapat mengantar ibu tua itu untuk mengunjungi Bante, dan ibu itu sudah dapat berjalan dengan normal dan bicara dengan normal. 我问他，你当天要去动手术的时候，你害怕吗？ Bante bertanya, waktu kamu mau operasi, kamu takut enggak? 他说：“师父，我没有任何一点的害怕，我只是一直念Buddho。” Ibu tersebut menjawab, dia sedikit pun tidak ada rasa takut, dia hanya mengucap di dalam hatinya Buddho, Buddho, Buddho. 他还告诉我，他深信他的善行呢，他不会怎样的。 Ibu tersebut berkata dia percaya perbuatan-perbuatan baik yang sudah dia lakukan, dia tidak akan gagal ya. 这个人为什么他跟别人不一样？别人为什么面对死亡的时候这么恐惧？他面对死亡的时候，他一点恐惧都没有。就是原因就是很简单，就是他能够常常接近善知识，能够常常听闻正法，能够常常如理思维，然后实践在他的生活上。 Jadi kenapa ibu tersebut berbeda dengan orang lain yang biasanya sangat takut pada kematian? Karena ibu tersebut selalu mendengarkan Buddha Dharma, melakukan perenungan-perenungan terhadap Buddha Dharma tersebut dan berlatih secara terus-menerus. 所以我们应该常常呢记得佛陀的教导你要克服你对这个身体的执着呢，你要常常如理思维啊。 Jadi kita juga harus selalu mendengarkan Buddha Dharma untuk mengurangi kemelekatan kita. 思维有一天呢，我们一定会老，我们一定会病，我们一定会死，
不要逃避它。 Ya, kita harus merenungkan anicca bahwa pada suatu saat kita dapat menjadi tua, dapat menjadi sakit, jadi kita tidak usah merasa takut ataupun ingin menghindar dari itu. 假如你还很害怕的话，那你必须逼着去训练这个心，找机会。 Jadi jika Anda masih tetap takut, Anda harus lebih tekun untuk berlatih. Ya, kita harus memaksa diri kita sendiri untuk terus berlatih. 所以我们讲呢，你越害怕死亡的话，你越要面对死亡，去面对死亡。 Makin Anda takut pada kematian, makin Anda harus hadapi kematian itu. 所以有些人很害怕死亡的话呢，很害怕鬼的话呢，师父会常常带他去坟墓的地方。 Jadi bagi Anda yang takut akan kematian dan hantu-hantu, nanti Bante akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke kuburan ya. 其实以前师父也很害怕，害怕鬼，害怕死亡，啊，听到就害怕。但是我们在泰国，我们常常师父有训练我们呢，有时带我们去坟墓带我们去森林里面呢，放我们在森林里面，做这个心智的培育跟训练。 Jadi Bante waktu latihan di Thailand juga sering-sering diajak oleh guru Bante untuk berlatih di kuburan maupun di tempat penyimpanan abu ya Bante ya. Ya, tempat kremasi ya. 我记得第一次呢，我住在东北部的时候，泰国东北部。那个时候呢，我住在一个寺院泰国人你们知道了，当他的家里有人死的时候，他会来请我们出家人去帮他诵经。 Di sana sering tradisi kalau ada yang meninggal mereka akan mengundang anggota sangga untuk membacakan parita. 那个时候呢，师父才出家第3年。 Pada saat itu Bante baru 3 tahun menjadi anggota sangga. 那一天我们去诵经了之后呢，居士就来找我们，跟我们谈。 Jadi pada saat itu setelah membacakan parita, keluarganya mencari Bante untuk berdiskusi. 因为当天呢，这个尸体就要拿去烧了。